Okey, seterusnya peningkatan produktiviti. Okey. Lebihan akaun semasa. Okey, kenapa lebihan akaun semasa? Okey, maksud lebihan akaun semasa maksudnya aliran wang masuk lebih banyak daripada aliran wang keluar. Aliran wang masuk lebih banyak daripada aliran keluar. Okey. Alright. So aliran wang masuk, So maknanya kita punya permintaan terhadap barang-barang ekspor, kita lebih banyak menerima wang. Wang lebih banyak masuk ke dalam negara kita, lebih banyak daripada wang keluar. Okey. Alright. So salah satu sebabnya kita tengok pada 3 akaun tu. Okey, imbangan dagangan, imbangan perkhidmatan dengan pendapatan. Kalau kita kata imbangan dagangan, okey, ekspor kita meningkat. Kalau kita kata imbangan perkhidmatan, lebih banyak negara-negara dari luar negara yang menggunakan perkhidmatan negara kita. Okey, contohnya macam lebih ramai pelancong asing, So yang tu perkhidmatan. Okey, yang ketiga, penerimaan, kita lebih banyak menerima pendapatan dari luar negara. So maknanya lebih ramai rakyat Malaysia yang bekerja kat luar negara, so duit masuk ke dalam negara kita. Okey, so ini tiga ni contohlah kenapa kita boleh berlaku lebihan kan. Kenapa boleh berlaku lebihan. Okey. So salah satu faktor yang dikatakan kat sini adalah peningkatan produktiviti. Produktiviti ni siapa? Siapa yang menyumbang produktiviti? Okey, macam contoh kita kata buruh. Okey, buruh ni boleh menyumbang tak pada produktiviti? Boleh. Buruh yang boleh menghasilkan barang yang lebih banyak pada sesuatu masa. Okey, seseorang buruh dia boleh menghasilkan barang yang lebih banyak. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kemahiran dia. So bila dia ada kemahiran, dia boleh menghasilkan barang yang lebih banyak, dia boleh menghasilkan barang yang lebih berkualiti. Okey, so itulah productivity. Okey, seterusnya dia kata gunakan kaedah pengeluaran yang lebih efisien. Okey, so maknanya kat sini dia gunakan, contoh dia guna teknologi. Teknologi dia boleh menghasilkan barang yang lebih banyak, lebih efisien, jimat masa. Okey, so sebab itulah dua faktor-faktor ni dia boleh menyebabkan berlakunya kalau macam kita kata peningkatan kemahiran buruh tu. Okey, buruh menghasilkan barang tu mendapat permintaan yang tinggi. Kita boleh keluarkan lebih banyak dan mendapat permintaan tinggi sebab buruh kita mahir menghasilkan barang yang lebih berkualiti. Lepas tu digunakan kaedah pengeluaran yang lebih efisien. So dia membawa kepada kos pengeluaran yang lebih rendah. So bila dia keluarkan lebih jimat sebab dia berjimat masa So bila jimat masa dia boleh mengurangkan kos. So bila kos murah, harga barang pun akan jadi murah. Bila kos rendah, harga barang akan jadi murah. So bila murah barang kita, mesti permintaan dia tinggi. So inilah sebab dia. Okey. Alright, seterusnya adalah peningkatan penerimaan pendapatan primer dan sekunda. Okey, so maknanya kat sini dia kata primer maknanya produktif, sekunda ni tidak produktif. Okey, so contohnya dia kata lebih banyak keuntungan yang diterima daripada pelaburan di luar negara. Yang ni pendapatan primer serta kiriman wang. Kiriman wang ni daripada siapa? Pekerja asing yang ada dekat Malaysia ni kan. Dia kirimkan wang balik ke negara dia. So yang ni dia adalah kiriman wang ke negara asal dia tu. Maknanya kita kata dia adalah wang keluar kan. Wang keluar dari negara kita. Okey, kiriman wang ni dia adalah pendapatan sekunda. Okey, siapa yang kirim? Orang dekat negara kita ni dia kirim wang tu keluar dari negara kita. So dia wang kiriman wang dari rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Okey, maknanya lebih ramai rakyat Malaysia yang bekerja kat luar negara, diorang menghantar wang masuk. So yang dia ke wang keluar, dia wang masuk So maknanya sebab dia kata lebihan imbangan akaun semasa, jadi wang akan lebih banyak masuk sebab lebih ramai bekerja di luar negara. Okey, yang ini pula lebih banyak keuntungan sebab kita banyak buat pelaburan langsung. Yang ini pendapatan pelaburan. Pendapatan pelaburan adalah pendapatan produktif. Okey, kita banyak buat pelaburan dekat luar negara kan. Jadi duit masuk. Yang ni pun duit masuk. Okey, seterusnya kita pergi kepada implikasi, kesan lebihan akaun semasa. Apa kesan bila imbangan akaun semasa kita ni ada lebihan, ataupun kita kata perniagaan yang kita buat tu ada keuntungan, ada duit lebih. Apa yang jadi pada negara kita bila kita berniaga tu untung? Apa kesan dia? Okey, yang pertama kita tengok peningkatan dalam pendapatan negara. Okey, bila kita menjual lebih banyak barang, pendapatan negara kita pun akan meningkat. Okey, so bila kita lebih banyak jual barang, permintaan terhadap ekspor meningkat,
dan perkhidmatan pun akan permintaan terhadap barang ekspor dan perkhidmatan meningkat. Dia akan menyebabkan permintaan terhadap barang pendapatan negara pun akan meningkat. Okey, seterusnya adalah peningkatan guna tenaga. Bila permintaan terhadap ekspor meningkat, kita highlight kat sini, bila permintaan untuk ekspor meningkat, so dia akan turut menyebabkan industri akan menggunakan lebih ramai buruh untuk memenuhi permintaan tu. Jadi permintaan buruh pun akan meningkat. So ni akan mengurangkan kadar pengangguran. Okey, so bila lebih ramai buruh dia ada kerja, ada pekerjaan, jadi dia akan ada pendapatan. So bila dia ada pendapatan, dia boleh membeli barang yang dia meningkatkan kuasa beli dan taraf hidup. Taraf hidup ni maksudnya dia boleh beli barang untuk meningkatkan taraf hidup. Contohnya, sebelum ni pakai motor, so dia beli kereta. Bila dia ada pendapatan meningkat, dia beli kereta. So dia meningkatkan taraf hidup. Okey, seterusnya inflasi. Yang ini kita panggil inflasi apa? Okey, macam mana pula kesan ni kan? Okey, kesan menjadi dua, kesan positif dan kesan negatif. Kalau kata-kata inflasi ni adalah kesan negatif. Sebab apa? Sebab permintaan. Okey, disebabkan tadi kita dah ada kerja, orang Malaysia dah ada kerja, dia dah ada pendapatan, dia meningkatkan dia meningkatkan kuasa beli kan. So bila dia meningkatkan kuasa beli, dia akan meningkatkan permintaan terhadap barang. So harga barang pun akan naik. So ini menyebabkan inflasi. Okey. Alright, seterusnya adalah peningkatan kadar pertukaran asing. Yang ni kita akan belajar lebih lanjut dekat topik seterusnya adalah dalam topik pertukaran mata wang asing. Okey. Alright, so permintaan terhadap ekspor kita meningkat, betul? Awal tadi kita kata permintaan terhadap ekspor kita meningkat. Okey. Bila permintaan terhadap ekspor kita meningkat, okey, lebihan ekor semasa, ekspor meningkat. So dia akan meningkatkan juga permintaan terhadap mata wang kita. Orang beli barang kita, dia beli barang negara kita, dia mesti bayar balik dalam mata wang negara kita juga. Okay, so bila dia beli barang negara kita, dia mesti bayar balik dalam bentuk ringgit Malaysia. Jadi permintaan terhadap mata wang ringgit Malaysia akan meningkat. Jadi ini juga akan menyebabkan kadar pertukaran asing akan meningkat. Okay.